Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersiaran bersama saya Syafizan Johari dalam agenda awal ni. Malam ini kita berbincang mengenai kuasa pengguna untuk turunkan harga. Dan untuk itu kita bersama Naib Presiden Fomka Siti Rahayu Zakaria. Terima kasih Puan kerana datang ke studio malam ni. Dan pertama sekali, kalau kita cakap mengenai kuasa dan harga pengguna, dan harga kepada sesuatu barang itu ditentukan melalui mekanisme harga, yang mana kita belajar dalam asas ekonomi dulu. Mekanisme harga pula ditentukan oleh demand dan supply. Betul. Dan sekarang ni bagaimana demand itu, kita pengguna yang mencorakkan demand itu, dalam erti kata Malaysia, adakah kuasa demand ini atau mekanisme harga yang didasari oleh pengurangan demand dalam sesuatu produk atau suatu jenama mampu untuk menurunkan harga barang dalam konteks Malaysia? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafizan jemputan Fomka ke studio. Okey, sebenarnya kalau kita lihat dari segi permintaan dan penawaran ni, sebenarnya dalam konteks ekonomi pada dulu pun kita dah tahu dalam konteks ni, di mana kalau kita lihat kuasa pengguna tu sebenarnya memang bergantung kepada permintaan suatu produk, dan bergantung juga kepada penentuan harga pada sesuatu barangan tersebut. Kalau kita lihat kat sini, kalau biasanya pada musim perayaan kan, kita lihat kat sini permintaan terhadap sesetengah barang, contoh ayam dan sebagainya, harga ayam itu meningkat disebabkan permintaan menjelang pada musim perayaan lah. Dan sebenarnya benda ini sentiasa berlaku, dan kalau kita lihat sekarang senario pada masa ini, kuasa pengguna itu sepatutnya dipertingkatkan lagi, memandangkan dengan pengurangannya harga petrol sebanyak RM1.71, dan kita lihat kuasa pengguna itu sepatutnya boleh dimainkan dengan secara lebih besar lagi, dan untuk menentukan harga di pasaran. Kalau kita lihat biasanya golongan wanita 80% memainkan peranan di pasaran. Dan kebanyakannya mereka ni keluar membeli barangan-barangan keperluan, barangan keperluan seperti barangan basah dan sebagainya untuk makanan keluarga. Dan kita lihat apabila suri rumah ini membeli barangan, ataupun bagaimana dia menentukan barangan yang mereka nak beli, itu juga memainkan peranan dan faktor harga pada satu barang tersebut. Dan kalau di negara maju memang secara terang-terangan dalam saya boleh katakan tindakan memboikot suatu produk atau jenama itu dilakukan. Betul. Dan ia memberi tekanan kepada pengusaha atau pengeluar ataupun retailer dalam hal ini. Kalau dalam konteks Malaysia, okey, kalau kita lihat di negara yang maju dan sebagainya, kuasa pengguna tu kita lihat memainkan peranan yang lebih besar. Sebab mereka lebih berpandangan maksudnya freedom kan, maksudnya dia orang tahu bagaimana untuk menggunakan kuasa mereka. Tapi di Malaysia sekarang ini, kalau kita lihat pengguna kita sebenarnya masih takut-takut lagi apabila berhadapan dengan peniaga, bila mereka nak bargain, nak bargain untuk menawarkan harga pun mereka ada juga yang rasa segan, malu, takut dan sebagainya. Disebabkan dalam negara barat menggunakan pakai free economic system, sementara negara kita lebih kepada ekonomi campuran daripada ada intervention kerajaan, yang menyebabkan kita rasa okey, sepatutnya kerajaan yang buat proses ni. Okey, sebenarnya ini kita nampak peranan ni perlu dimainkan kedua belah pihak. Sebenarnya kerajaan telah memainkan peranan mereka sendiri, di mana wujudnya harga barangan yang dikawal oleh pihak kerajaan. Namun kalau kita lihat harga barangan kawalan ni sangat terhad, ya, benar. Sangat terhad, macam ayam dan sebagainya, itu yang mereka kawal, tepung dan sebagainya. Tapi permintaan pengguna, pilihan pengguna besar, banyak, pilihan kita di pasaran banyak, tapi kita lihat kat sini contohnya sesuatu produk yang macam susu bayi dan sebagainya. So kita lihat dekat sini, mungkin kita, sebagai pengguna, mereka boleh maksudnya menggunakan peranan mereka. Mungkin di kedai tersebut harga lebih mahal, tapi apabila mereka membuat pemantauan di kedai yang lain, mungkin boleh menawarkan harga yang lebih rendah daripada kedai yang sebelum ni. Jadi kedua-dua pihak kena main peranan lah, sebab kita lihat dekat sini
pengguna memang perlu aware Jadi lah. awareness atau kesedaran atau maklumat pengetahuan mengenai suatu produk dan harga dan bagaimana suatu produk tu dijual di retailer pada harga tersebut haruslah berdasarkan fakta. Bagaimana kata tindakan untuk memboikot atau tindakan untuk memilih atau mencari pengganti kepada produk tersebut dibuat berdasarkan fakta. Bagaimana kita nak mengkaji kewajaran suatu produk itu diletakkan dalam harga yang tersebut. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kat sini penentuan ataupun margin keuntungan, kita tiada mekanisme bagaimana untuk menentukan margin keuntungan suatu jadi peniaga tersebut. So jadinya kita tidak tahu peringkat berapakah kos operasi mereka dan apakah harga yang kita hanya dapat tahu harga yang telah dijual, kan? So jadinya macam tu. So mungkin di sini kita lihat apabila pengguna menggunakan kuasa mereka sebagai seorang contoh, saya bukan katakan memboikot, maksudnya kita cuba minta pengguna tu dia lebih kalau dia tahu menggunakan kuasa mereka, maksudnya dia tahu dah kalau dia merupakan seorang pengguna yang macam setia kepada jenama, contoh. So jenama tersebut telah berlaku kenaikan harga, contohlah 5% ataupun 3% dan sebagainya. Di mana kalau kita lihat kat pasaran terlalu banyak pilihan. So kemungkinan pengguna tu mungkin boleh memikirkan untuk beralih kepada produk yang alternatif yang mungkin lebih kurang sama dengan jenama tersebut dan rasa, taste dan sebagainya lebih kurang sama. Haruskah pengguna juga mendesak untuk pihak pengusaha menjadi lebih transparent dari segi setiap value chain atau setiap rangkaian penawaran itu diterangkan satu persatu supaya kita rasa maka inilah harga yang adil baik untuk pengusaha dan juga untuk pengguna, agar dan pada masa sama juga pengguna tidak membuat keputusan untuk memilih atau mengganti produk tersebut berdasarkan emosi. Adakah itu satu yang wajar dilakukan? Kita jumpa lagi selepas ini. Telefon mana? Kita masih lagi bincang mengenai kuasa pengguna turunkan harga bersama dengan Naib Presiden Fomka iaitu Puan Siti Rahayu Zakaria. Adakah wajar untuk kita sebagai pengguna mendesak pengusaha menjadi lebih transparent baik dari segi menentukan margin, kemudian menentukan harga dan sebagainya? Sebenarnya memang sebenarnya kita sebagai seorang pengguna memang berhak untuk mendapatkan mengetahui berapakah keuntungan yang mereka kan. Macam contohlah saya lihat kat sini kan, kenapa kewajaran untuk meningkatkan tambang baskola contoh. So di mana penurunan harga petrol apabila berlaku penurunan harga petrol, kita tengok kos operasi bas sekolah contohlah mungkin dalam 40%, 50%. So sepenuhnya menggunakan petrol. So sepatutnya tambang bas tu diturunkan kan. So kita lihat dekat sinilah seharusnya tambang bas tu diturunkan apabila berlakunya penurunan harga petrol. Tetapi keadaan ini tidak. So ini kita lihat dari segi tambang bas. Tapi bila kita lihat dari segi konteks pasaran secara meluas, sebenarnya pengguna tu dia boleh memikirkan. Okey, kalau contoh dia pergi ke hypermarket, berlaku kenaikan harga barang. Okey, kita boleh sama-sama fikir, okey, apakah kos yang terlibat dekat sini. Tapi kita sebenarnya sentiasa mencadangkan supaya pihak kementerian mengadakan dialog dengan pihak-pihak peniaga yang supaya menurunkan harga ni dan menjelaskan kepada pengguna apakah keuntungan. Benar, kerana apabila kita bagi reason ataupun sebab harus turunkan harga barang sebab harga minyak yang menjadi antara kos utama suatu produk itu sudah pun turun. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama Astro Awani. Jadi Datuk, apakah antara menguncuk berbanding dolar menyebabkan kos ekspor itu semakin kos import itu semakin meningkat. Jadi kalau tanpa ada orang kata maklumat yang transparent dari pihak pengeluar, susah untuk kita menilai
kewajaran suatu harga itu ditetapkan. Ya, betul. Memang betul. Kita faham. Lagi satu konteks yang besar kita lihat kat sini. Setiap tahun memang bil import kita semakin meningkat kan. Dan negara kita Malaysia hanya bergantung kepada ayam sebagai untuk makanan, untuk mengeluarkan makanan. Ayam saja. So jadinya kalau kita lihat yang produk-produk yang lain, contoh macam beras dan sebagainya, kita masih bergantung kepada negara yang lain, negara luar. Dan berlakunya juga harga bagi makanan ini juga meningkat di negara luar, faktor cuaca dan sebagainya. Kita lihat ini juga memainkan peranan bagi menentukan harga bagi kos makanan tersebutlah. Sebab ini memang pengguna akan marah, tapi sebenarnya berlakunya shortage, maksudnya makanan, pengurangan pada makanan. Supply. Yes, memang berlaku. Itulah kita lihat kat situ banyak sekarang ni processed food dijual di pasaran dan sebagainya. So bahan mentah tu sangat-sangat terhad sebenarnya. Ini yang pengguna kena faham. Okey. Now, balik kepada pendidikan kepada pengguna untuk jadi orang kata kuasa pendesak dalam erti kata mengawal demand secara keseluruhannya, mencari barang pengganti. Apa yang boleh dilakukan ataupun bagaimana kita nak mencari apa elemen yang harus kita lakukan dalam mencari barang-barang pengganti? Okey, biasanya macam Fomka sejak zaman dulu pun, maksudnya sejak 5 tahun yang lepas pun, kita sentiasa meminta supaya pengguna boleh memilih produk generik ataupun produk yang tiada jenama tapi kita namakan generik produk. So jadinya harga dia rendah, cuma tidak menggunakan kos iklan. Kalau kita lihat apabila produk tersebut menggunakan kos iklan, packaging yang cantik dan sebagainya, itu akan meningkatkan harga barangan. Mungkin pengguna juga boleh beralih kepada penggunaan berhemah. Penggunaan berhemah, beli yang perlu saja, maksudnya barangan keperluan. So tidak, maksudnya kurangkan pembaziran. Sebab kita lihat kat sini, pemantauan saya pun, kalau kita pergi ke wet market, maksudnya pasar basah, pengguna pun dia pun memilih barang yang memang perlu saja. Dan sebab dengan kepayahannya untuk mendapat duit, kan, maksudnya dia dah terasa. Maksudnya kecilnya nilai ringgit kita tu. So beli yang perlu, maksudnya perbelanjaan berhemah lah. Gunakan perbelanjaan secara berhemah dan bijak. Dan 80% ataupun 80% kepada mereka yang membuat atau mereka yang beri kesan kepada demand ini ialah golongan wanita, golongan ibu. Selalunya kalau dalam erti kata mencari barang-barang pengganti ini untuk mendesak suatu produk lain untuk diturunkan harga, apa yang dilakukan oleh golongan ini? Okey, biasanya kalau macam pengguna wanita contoh kan. Okey, kalau dulunya pernah satu ketika dululah bila berlakunya kenaikan harga barang ayam, ada cadangan supaya kita tak payah beli ayam. Maksudnya kurangkan membeli ayam, bukan tak payah beli ayam, kurangkan beli ayam. Contoh kalau satu hari suri rumah kena makan ayam setiap hari, contohlah. Satu hari kena beli seekor satu hari. So jadinya kurangkan pembelian ayam tersebut mungkin kepada 3 kali seminggu. So secara tak langsung yang itu pun sudah boleh memberi kesan, memberi tekanan kepada peniaga. Maksudnya kalau peniaga pun dia dah tahu dah. Maksudnya pengguna ni dah macam dah bagi respons kepada macam dah marah pasaran. Maksudnya ini sebenarnya memang bagi kesan walaupun sedikit, tapi ia memberi kesan. Okey, boikot adakah yang haruskah ia dilakukan secara terkawal dan adakah ada tata cara yang tertentu untuk melakukan boikot? Pertama, dan kedua, selalunya kalau boikot ni dilakukan secara berkumpulan, dia bukan seorang-seorang ataupun memang seorang-seorang pun boleh buat? Sebenarnya apabila tindakan itu dilakukan secara individu dan memberi kesan mungkin agak kecil sajalah. Maksudnya kesan tu mungkin dalam certain persen saja. Tapi bila kita bersatu padu, sebenarnya kalau dalam kita punya tanggungjawab pengguna pun, kita ada satu elemen bersatu padu. So kalau pengguna tu dia tahu dia punya hak, so dia tahu dia memainkan peranan mereka apabila berada di pasaran. So masing-masing
share information apa yang dia orang dapat. Kedai ni mahal, kedai B mahal. So letakkan semua information dalam blog masing-masing ataupun masing-masing pun semua WhatsApp. ada IT. So FB dan sebagainya. So sharing information ni sangat-sangat penting. Itu orang So kata- sangat cepat. Itu So kata jadinya pemboikot berhemah. berhemah. Bagaimana lagi kita nak kembangkan lagi orang kata elemen pemboikot berhemah ni, kita rehat dulu bagi selepas ni. Okey, masih lagi bersama dengan Puan Siti Rahayu Zakaria, Naib Presiden Fomka, cakap mengenai kuasa pengguna turunkan harga. Kita tadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada term pemboikot berhemah. Dan cakap pasal pemboikot berhemah ni, antara lain ia kita cari barang-barang pengganti kalau kita tak puas hati dengan harga satu produk yang lain. Kedua, ialah pertama sekali berkongsi maklumat. Yes. Kalau seorang tu buat kata cari fakta mengenai kos suatu produk tu orang kata dibangunkan atau dibuat, kemudiannya marginnya, kemudian harganya di pasar, kita wajar ke harga ni macam ni? Itu kita boleh kongsi bersama. Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan tahap kehematan terhadap usaha boikot ni? Okey, sebenarnya kalau kita lihat banyak sangat tindakan yang boleh kita lakukan. Dan masa yang sama, apabila peranan itu telah dimainkan oleh pengguna secara holistik, maksudnya secara keseluruhan, memudahkan kita pihak kerajaan juga meningkatkan penguatkuasaan sebenarnya. So jadinya bila information itu dah dapat, penguatkuasa akan datang membuat tangkapan, denda dan sebagainya. So itu mungkin salah satu cara pihak berkuasa mengambil tindakan. Sebenarnya kita pun lihat mungkin ada kekangan dan sebagainya kan. Tapi secara tak langsung memberi impak kepada peniaga tersebutlah. Tapi kalau dalam certain case di mana kalau kita makan di restoran umpamanya, harga yang ditetapkan itu kadang-kadang berdasarkan kepada sebab restoran ni tukang masak dia macam best, harga dia macam mahal. Dia bergantung kepada orang kata specialty, kepakaran seorang itu masak. Saya ambil contoh. Yang tu macam kita tak boleh kawal sangat, especially dalam margin dia. Atau kita boleh sebenarnya? Sebenarnya pengguna kena tahu. Bila dia pergi ke restoran-restoran sedemikian, sebenarnya perlu dilihat dari segi harga. Maksudnya dinyatakan dalam menu tersebut harga harga makanan perlu dibayarlah. So jadinya memanglah ada kesan sebenarnya bila kita ambil chef-chef yang boleh masak makanan yang sedap, importnya. So maksudnya dia akan melibatkan kos operasi itu meningkat bagi certain restoran. Tapi sebenarnya pengguna pun berhemahlah kalau dia rasa dia boleh afford, maksudnya dia boleh pergi ke kedai tersebut, maksudnya dia boleh spend, dia boleh bayarlah maksudnya kan bila dia pergi ke restoran tersebut. Dan pengguna yang tak boleh tak kemampuan untuk ni, dia mungkin balik kepada restoran yang lebih. Tapi kalau pengguna tu boleh bayar sekalipun, tapi kalau lihat kepada harganya macam keterlaluan, dia boleh membuat aduan kepada pihak berkaitan lah. Dan kalau rasa harga tu tidak berpatutan, dia boleh membuat aduan kepada pihak kuasa. Okey, kalau kita cakap pasal boikot, kalau boikot ni sistematik secara keseluruhan melibatkan kesemua rakyat Malaysia, tidakkah ia memberi kesan kepada ekonomi? Okey, sebenarnya kita melihat dari segi kesedaran tu telah meningkat, di mana pengguna telah menggunakan kuasa mereka sebagai seorang pengguna, dan sebenarnya pengguna hari ini memang bijak, dan ekonomi negara saya rasa tak terjejas sekalipun. Dan kalau kita lihat, kita pun masih ada lagi sektor-sektor lain bergantung dari segi sektor ekonomi kita, dan tidak hanya bergantung pada makanan lah. Dan kalau berdasarkan kajian terdahulu, adakah langkah untuk mengekalkan harga di tahap yang tinggi itu dilakukan sebab tak nak kacau margin pengusaha? Ataupun memang kerana kalau margin itu kekal tinggi tapi
kalau direndahkan, tapi kalau ada banyak yang membeli, dia untung juga kan. Betul, betul. Sebab apa kalau kita lihat kalau memang perniagaan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun, dah 50 tahun, mereka dah ada pun keuntungan, dah establish, maksudnya dia dah establish. Jadinya saya rasa kewajaran untuk nak mengurangkan harga tersebut saya rasa masih boleh diterima oleh pihak peniaga. Maksudnya kita rasa wajar. Jadi wajar. memang dia tak nak, dalam kes sekarang ini kebanyakan peniaga enggan untuk kurangkan harga disebabkan oleh mahu mengekalkan margin. Mahu mengekalkan margin dan mungkin dia kata ada faktor lain, contoh elektrik dan sebagainya terlibat kan. Sebab kalau kita lihat dekat sini, faktor tarif elektrik juga memainkan peranan terhadap kos operasi bagi peniaga tersebutlah. Kalau begitu, dalam contoh especially dalam produk-produk melibatkan produk bahan makanan, kos petrol tu sebenarnya berapa persen? Okey, dia bergantung kepada kilang semula. Kalau kita selepas pelaksanaan GST kita akan nampak di mana peniaga tersebut boleh mendapat claim semula kepada pihak custom bil tenaga yang dia bayar. Tapi kalau ikut kat sini sekarang ni, susah saya nak katakan kos operasi berapa persen margin yang dia orang gunakan kan, sebab sampai ke peringkat pengguna kan. So, kita tak nampak lihat berapakah margin keuntungan tu dikira berapa persen. Tapi mulai April ni kita mungkin akan sudah dapat melihat secara lebih sedikit kita boleh lihat berapakah. Dan pada masa sama juga, kalau pengusaha itu dari syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, setiap tiga suku atau setiap 3 bulan memang akan ada report di Bursa Malaysia mengenai kos operasi dan sebagainya. Itu juga kita boleh menilai kan, Puan? Betul. Okey. Yang penting ilmu dan juga maklumat mengenai suatu produk itu dilakukan dalam tindakan untuk memilih suatu barang atau mencari barang pengganti agar tindakan tersebut atau boikot tersebut dibuat berdasarkan fakta dan bukan juga emosi. Betul. Alright, terima kasih banyak Puan Siti Rahayu Zakaria, Naib Presiden Fomka. Kita bercakap mengenai kuasa pengguna untuk turunkan harga barang. Sekian sahaja agenda Awani malam ini. Saya Syamzan Johari. Assalamualaikum.